Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina al-kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, saya juga menjawab salam bagi yang menonton dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita dan ruang waktu, peluang untuk kita dari hari ke hari sampai ke hari ini. Alhamdulillah kita bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih lagi mampu mendengar tazkirah, kuliah-kuliah ataupun majlis ilmu, walaupun di suatu sudut kita di maksudnya ruang itu terbatas, tetapi ada ruang-ruang yang kita dapat manfaatkan untuk kita terus menerus mendengar tazkirah ataupun kuliah-kuliah majlis ilmu, supaya kita mendapat membetulkan arah tuju kehidupan kita, mendapat membangkitkan rasa cinta kita dan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ni lan yashba'al mu'min, tidak kenyang seorang mukmin ini, lan yashba'al mu'min mimma yasma'uhu min khairin, daripada apa yang didengarnya daripada benda-benda yang berbentuk kebaikan, iaitu ilmu, sehingga mana maksudnya dia tak kenyang, maksudnya tak puas, dia nak dengar saja setiap hari itu kebaikan-kebaikan itu melalui ilmu yang disampaikan, sehingga apa, seorang mukmin ini sehingga hatta muntahahul jannah, sehingga pengakhirannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap orang mukmin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, kan, wa zakir fa inna dzikra, dan maka sesungguhnya peringatan itu cukup bermanfaat kepada orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah bagi kepada kita ruang untuk mendengar kebaikan-kebaikan di dalam ruang Facebook, dalam ruang YouTube dan berbagai lagi. Yang kita ada apa yang kita nak dengar, apa yang kita nak dalami dari segi ilmu dan tazkirah, maka ada ruang yang tersedia kepada kita. Tinggal lagi kita lah mengambil peluang dan ruang itu untuk kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, maka hari ini kita masuk ke dalam hadis ke-18 setelah lama kita
rehat di dalam kita membaca 40 hadis penawar hati susunan guru kita. Moga Allah Subhanahu wa terus menerus memberikan kesihatan dan keberkatan umur kepada guru kita yang menyusun buku ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Dan hari ini kita masuk pada hadis yang ke-18. Pada hadis yang ke-18 pada muka surat 50, hadis yang diletakkan tajuknya syahid, alim, qari dan dermawan yang akan masuk neraka. Wal'iyazubillah. Diletakkan tajuk ini bersesuaian dengan inti apa yang nak diceritakan di dalam hadis ini. Kita baca matan dulu hadis ini sebelum kita tengok maknanya. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فحسب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه hatta ulqiya fin nari atau kama qal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana erti daripada hadis ini, ertinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumnya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka ia pun kembali mengingatinya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang pernah ku berikan kepadamu itu? Lalu orang yang mendakwa dia mati syahid ini, dia kata apa? Ia menjawab, nikmat itu telah saya gunakan untuk membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Kazabta, engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang adalah dengan tujuan supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang berani. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Orang telah katakan begitu. Engkau, apa yang kau harapkan tu, orang telah berkata begitu kepada engkau. Lalu orang itu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyahzubillah. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, di dalam hadis ini menyebutkan, kemudian dihadapkan pula seorang laki-laki yang belajar ilmu agama dan ia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran.
Lalu Allah Ta'ala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia lalu menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keridaan-Mu. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu di dunia dahulu. Orang itu lalu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyazbillah. Ini orang yang kedua. Orang yang pertama tadi dia dakwa di depan Allah, dia mati syahid. Dan orang yang kedua ini adalah orang yang belajar ilmu agama, kemudian dia sampaikan. Kemudian dia mendakwa bahawa dia lakukan itu untuk mendapat keridaan Allah Ta'ala, tetapi Allah katakan kepadanya, kamu dusta. Kemudian orang yang ketiga, kemudian dia hadapkan pula seorang dermawan yang diluaskan Allah Ta'ala akan rezekinya dan dikurniakan kepadanya bermacam-macam harta benda. Lalu Allah Ta'ala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkannya kepadanya di dunia dahulu. Maka ia pun mengingatinya kembali. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Ia menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau inginkan supaya didermakan harta padanya kecuali telah saya dermakan. Allah Ta'ala menjawab, kata Allah, engkau bohong. Engkau bohong. Engkau mendermakan harta supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Orang itu lalu diseretkan di atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam sahabat Nabi SAW yang banyak kali kita menyebut tentang pribadi beliau, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana antara sahabat Nabi SAW yang banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW. Sekitar 5,000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, meskipun dia merupakan orang yang lewat memeluk Islam, iaitu sekitar 4 tahun saja dia bersama dengan Nabi SAW, daripada tahun 7 Hijrah sampailah Nabi SAW wafat tahun ke-11 Hijrah, sekitar 4 tahun, tetapi dimanfaatkan setelah dia memeluk Islam, dimanfaatkan kehidupannya itu sebanyak mungkin masa bersama dengan Nabi SAW. Diduduk sebagai salah seorang daripada ahli suffah, duduk di sekitar masjid Nabi, di sekitar rumah Nabi SAW, berkhidmat dengan Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW, sehingga dia menjadi orang yang terbanyak, antara yang terbanyak menghafal dan meriwayatkan daripada Nabi SAW, sehingga hari ini kita umat Islam terhutang budi banyak kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kerana setiap kali hadis diperdengarkan kepada kita tidak lekang disebut-sebut hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdul Rahman, dia namanya Abdul Rahman Ad-Dawsi, seorang yang memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Baik, dalam hadis ini, setelah kita membaca matan dan terjemahan daripada hadis ini, dia membawakan kepada kita tentang apa? Tentang 4 orang yang dibawa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dibentangkan
ataupun disoal oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan di dunia dahulu. Yang pertama adalah orang yang mendakwa dia mati syahid. Sebelum itu Allah tanya kepadanya, apa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada engkau, apa engkau lakukan? Maka dia menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, katanya, dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada aku ini, aku membela agama ini, aku pergi berperang sehingga aku mati syahid. Dia kata kepada dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dakwaan tersebut yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu dusta. Allah Tuhan yang mengetahui, Al-Alimul Khabir, dan Al-Alimul Khabir yang mengetahui isi hati kita, dia mengetahui kerja buat kita ini untuk apa. Maka setelah orang yang syahid itu mendakwa bahawa dia melakukan ini kerana Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya, kamu dusta. Kamu dusta. Sebenarnya kamu buat ini, kamu pergi berperang ni adalah dengan tujuan apa? Supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang berani. Kau nak orang kata. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepada kamu. Orang telah katakan kamu di dunia, dan kamu telah dapat apa yang kamu hajatkan, iaitu kamu dakwa bahawa kamu buat ini mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada di sebalik itu tujuan-tujuan kamu adalah untuk mendapat pujian manusia. Maka orang telah puji kepada engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini menyebut, lalu orang itu diseret mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Bukan orang buat jahat, bukan orang buat jahat, tetapi orang yang melakukan kebaikan, tetapi tujuan ataupun niat itu. Kemudian yang kedua, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seorang lelaki yang belajar ilmu agama dan ia mengajarkan kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya apa yang dilakukan olehnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memberi ruang yang luas untuk kamu belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dan peluang yang luas kepada kamu untuk mengajarkan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala bagi banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada engkau. Dengan nikmat tersebut, apa engkau lakukan? Maka dia menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkan kepada orang lain. Satu benda yang cukup mulia, belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Apatah lagi bersangkutan dengan Al-Quran. Nabi SAW sebut apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Didakwa sedemikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut? Kazabta. Kamu dusta. Allah Tuhan yang mengetahui isi hati manusia ni. Yang mengetahui isi hati kita ini, sedetail-detailnya apa yang dibisikkan oleh hati, apa tujuan untuk kita melakukan sesuatu benda itu, yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata apa? Kazabta, engkau bohong. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong, sebenarnya engkau belajar ilmu agama ni supaya engkau disebut sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu di dunia dahulu. Orang telah katakan kepadamu, dan kamu pun suka orang kata kepada kamu sedemikian. Kamu pun berhajat dengan kata-kata orang tersebut dan telah kamu dapat. Kemudian orang itu lalu diseret ke atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah.
Itu orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, dihadapkan pula seorang dermawan yang diluaskan Allah Ta'ala akan rezekinya. Orang yang diberikan keluasan rezeki, harta, kekayaan, dan dikurniakan kepada dia bermacam-macam harta benda. Lalu Allah tanya berkaitan nikmat yang Allah kurniakan, nikmat kekayaan, nikmat keluasan rezeki yang Allah kurniakan, kamu gunakan untuk apa? Lalu orang ini menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah engkau tiada suatu jalan pun yang engkau inginkan supaya didermakan harta padanya kecuali telah saya dermakan. Saya telah infakkan harta yang engkau kurniakan ini, saya telah dermakan di jalan yang engkau redai. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, kazabta, engkau dusta. Engkau mendermakan harta supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Orang itu lalu diseret di atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Apa yang kita ceritakan di dalam hadis ini kemudian diterangkan sedikit, diberi keterangan sedikit oleh penyusun menyebut apa hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat riak dan mencari pujian daripada manusia. Apa yang kita lihat daripada hadis ini, 3 orang ini dibawakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bukan dia melakukan benda yang terang-terang maksiat. Dia melakukan kebaikan, kita tengok. Dia melakukan kebaikan, kan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan manusia ilmu agama, kemudian mendermakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa yang tak kena di situ adalah melakukan amal-amal itu bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di situ ada terselit tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan lain yang ada di samping kita buat satu benda yang zahirnya kita nampak, kita lakukan benda-benda perkara-perkara amal-amal baik itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di samping itu ada tujuan-tujuan daripada bahagian-bahagian makhluk yang kita harapkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa orang-orang ini tempatnya adalah neraka. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Daripada hadis ini, apa yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis ini adalah seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, di dalam kitab-kitab, banyak kitab-kitab Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, yang mana inti dan pengajaran yang Imam Ghazali nak ketengahkan kepada kita ialah selain kita beramal soleh, beramal dengan amal kebaikan, kita kena bertindak untuk menjaga amal kita. Kita perlu menjaga amal yang kita lakukan. Menjaga daripada apa? Menjaga daripada tujuan yang selain daripada Allah, agar kita lakukan itu selamat daripada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita hindarkan di setiap yang kita lakukan, hindarkan daripada apa yang disebut sebagai riak. Apa maksud riak? Riak adalah memperlihatkan amal-amal kebajikan atau amal-amal kebaikan kita kepada orang. Dan kita suka orang melihat amal kita. Kita pertontonkan amal-amal kita. Maka di situ satu perbuatan ataupun suatu sifat, sifat riak ini suatu sifat yang membahayakan dan merosakkan amal kita. Yang merosakkan amal kita. Kemudian kita rasa kita selamat daripada riak. Kita buat satu benda, orang pun tak tengok. Orang yang tak tengok, kita terdedah dengan suatu apa yang disebut sebagai sum'ah. Apa maksud sum'ah? Sum'ah ialah kita memperdengarkan kepada orang lain amal kebaikan yang kita lakukan. Amal kebaikan kita lakukan, kita memperdengarkan kepada orang lain, aku buat ini dan aku buat ini.
perkara tersebut baik, perkara tersebut kita buat benda itu amal soleh, tetapi kita inginkan, kita perdengarkan amal-amal kebaikan itu kepada orang lain. Kemudian kalau kita selamat pun daripada apa yang disebut sebagai sum'ah, satu amalan tersebut kita tak pertontonkan, kita tak perlihatkan kepada orang lain, kemudian kita tak perdengarkan pun kepada orang lain, kita ada suatu cabaran lagi, suatu bentuk yang syaitan secara halusnya menggoda kita untuk memalingkan niat murni kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut sebagai satu sifat, iaitu sifat ujub. Sifat ujub ini apa? Kita tidak memperlihatkan amal kita kepada orang, kita tak memperdengarkan amal kita kepada orang, tetapi di dalam hati kita itu ada, setelah kita melakukan kebaikan tersebut, di dalam hati kita itu ada rasa apa? Rasa baiknya kita ni. Rasa baiknya kita ni, aku lebih baik daripada orang ini, aku lebih baik daripada orang ni. Kita tak nyatakan, tetapi di dalam hati kita ini ada rasa baiknya kita dengan amal-amal yang kita perbuatkan. Wal'ayazubillah. 3 perkara ini adalah sifat yang merosakkan, apa yang disebut sebagai sifat mazmumah. Sifat mazmumah, sifat yang terkeji yang akan merosakkan amal kita. Amal maksiat sudah tentu mendatangkan dosa, tetapi amal kebaikan yang kita lakukan itu dirosakkan oleh sifat-sifat mazmumah sedemikian. Sebab itu kita perlu belajar tentang ilmu tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa kita. Apa intinya? Inti ilmu tazkiyatun nafs ataupun tasawuf, ilmu penyucian jiwa ini ialah kita mengosongkan diri kita, mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, dan kita memasukkan ke dalam hati kita itu dengan sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah, kita mengosongkan hati kita ini dalam kita beramal daripada sifat riya, sifat ujub dan sifat sum'ah ini, dengan memasukkan, melakukan sesuatu benda itu niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Satu hari seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku buat amal kebaikan ini, aku nak buat benda ini, aku buat kerana Allah. Kerana Allah. Tetapi di samping aku buat kerana Allah itu, aku ada tujuan-tujuan yang aku hajatkan daripada manusia. Dia tanya kepada Nabi SAW. Dia suka orang-orang tengok amal dia. Dia kata kat Nabi SAW. Tapi aku buat ini kerana Allah. Di samping itu, aku suka amal-amal ini ditengok oleh manusia. Lalu Nabi SAW diam lama. Kemudian Nabi SAW bacakan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Apa ayat tersebut? Nabi baca, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir daripada surah Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa di dalam ayat tersebut? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia rindu akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat itu menyebut falyamal 'amalan salihan, maka beramallah kamu, lakukan amal itu amal salihah, amal yang baik, salihah, bukan mujarrad amal saja, amalan salihah, amal yang baik, amal yang ikhlas, murni kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan selain daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik, setelah kita melakukan amal-amal soleh ini, wala yusyrik, dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala bi'ibadihi, dengan dalam ibadah kamu itu kepada Tuhan kamu itu dengan sesuatu. Syirik ni apa? Kamu menyertai
kamu menyertai di samping Allah Subhanahu wa taala, itu ada penyertaan niat-niat lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Syirik ni ada dua. Yang pertama syirik jali, syirik yang terang-terang, menyembah berhala, menyembah ini, itu syirik yang terang-terang. Tetapi orang Islam, orang mukmin ini, syirik itu alhamdulillah, mungkin kita terselamat dengan syirik itu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam. Tetapi orang mukmin, orang muslim ini, bila dia terdedah dengan apa yang Nabi SAW risaukan, iaitu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan syirik kecil, tetapi syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Yang Nabi SAW, seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari, kan? Seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari pernah datang kepada Nabi SAW, dan Nabi sebut kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya ayyuhan nas ittaqu, wahai orang-orang, wahai manusia, kamu takutlah dengan syirik ini. Yang dimaksudkan syirik ini itu adalah riya. Kamu takutlah kepada syirik ini, takutlah daripada kamu terlibat dengan syirik ini. Yang mana syirik ini lebih halus, seperti halusnya bunyi seekor semut berjalan. Dia lebih halus. Semut berjalan mana kita dengar. Begitulah syirik ini. Ada, tapi dia halus seperti semut berjalan. Semut berjalan. Jadi Abu Musa al-Ash'ari ini risau dengan apa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, maknanya dia nyatakan kepada kami, apakah mungkin kami selamat daripada syirik yang engkau katakan ini, yang lebih halus, kan? Yang halus seperti semut berjalan, seperti bunyi semut berjalan. Kami risau, kami terlibat dengan syirik ini. Lalu Nabi SAW mengajarkan Abu Musa al-Ash'ari ini yang boleh kita amalkan untuk dihindarkan kita daripada melakukan syirik ini. Apa Nabi sebut? Nabi SAW kata, kamu doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima na'lamuh, lima la na'lamuh. Apa maksud doa ini? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Ya Allah, kami mohon pertolongan, kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada apa? Daripada melakukan syirik. Melakukan syirik dengan kamu ini ya Allah, dengan sesuatu, menyertai niat-niat kami ini dengan niat-niat lain. Syai'an, sesuatu. Syai'an na'lamu, yang kami tahu. Kami lakukan ini nak orang puji, kami lakukan ini nak bahagian dunia, kami lakukan ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Di samping nak redha Allah Subhanahu wa taala, kami minta berlindung daripada syirik yang kami tahu. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun daripada engkau ya Allah, lima na'lamu, maknanya dengan daripada apa syirik-syirik yang lima la na'lamu, daripada syirik-syirik yang kami tak tahu. Kami buat ini kerana engkau ya Allah, tetapi datang selepas itu adalah menginginkan bahagian daripada dunia, daripada kebaikan yang telah kami lakukan ini ya Allah. Kami minta ampun daripada engkau ya Allah. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang mungkin boleh kita pun amal untuk menyelamatkan amal-amal kita daripada dirosakkan oleh niat-niat
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis disebutkan nanti amal kita ini, amal kebaikan kita ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Kita ini melakukan sesuatu benda, ayat Al-Quran surah Al-Infitar sebut apa? Wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya ke atas kamu ini hafizin. Maksudnya ada penjaganya. Kiraman katibin, malaikat raqib atid, kiraman katibin, yang menulis mencatat kerja buat kita. Allah sebut di dalam surah Al-Infitar ini apa? Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ini tahu apa yang kamu perbuatkan. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini yang telah dilakukan hamba tersebut. Kemudian Allah kata apa? Allah sebut kepada malaikat apa? Alqu hadhihi. Lemparkan kitab ini. Waqbalu hadhihi, dan terima kitab ini. Malaikat jadi heran. Malaikat kata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika wa jalalik, ya Allah, demi kemuliaanmu dan kebesaranmu ya Allah, keagunganmu ya Allah, tidak kami lihat orang ini melakukan kebaikan ya Allah, melakukan kebaikan ya Allah. Maksudnya kitab yang dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat rasakan itu baik, maka kami catatkan. Kami catatkan itu kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada malaikat, tak, itu dilakukan bukan untuk mendapat redha aku sahaja. Maksudnya terselit di dalam tujuan kebaikan itu dilakukan adalah keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk campak apa yang terkandung daripada catatan malaikat itu kebaikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang sifat dia, yang namanya Al-Alimul Khabir, Maha mengetahui isi hati manusia itu, untuk apa tujuan kita lakukan amalan tersebut, Allah kata kepada malaikat, campakkan. Itu yang disebutkan di dalam hadis berkaitan dengan amalan. Sebab itu kita kena ingat, selain kita perbuat amal, kita kena jaga amal. Kena jaga amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya siapa yang melakukan kebaikan sekecil pun akan ditengok amal itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa melakukan kejahatan walaupun sikit pun, maka dia akan tengok nanti di hari akhirat nanti. Itu yang berkaitan dengan amal, Amal ini bila kita buat sesuatu amalan, Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita salihah, dia pesan apa? Antara kata-kata dia yang masyhur, dia kata apa? Sembunyikan amal kebaikan kamu ini seperti kamu menyembunyikan kejahatan kamu. Kamu takut kejahatan kamu dilihat orang, untuk dia merupakan aib kepada kamu, maka kebaikan yang kamu lakukan pun sembunyikan agar tidak rosak kebaikan tersebut. Amal ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kalau kita sembunyi macam mana pun, Nabi kata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Lau anna rajulan 'amila 'amalan fi sakhrin la baba laha wala quwwata." Jika seorang lelaki ini dia lakukan satu amal daripada baik ataupun buruk, fi sakhrin, dalam satu batu dia lakukan amal tersebut,
La babalaha, tak ada pintu pun dekat tempat yang dia lakukan, tak ada pintu, tak ada lubang pun. Wala quwwata laha. Maksudnya dia lakukan sesuatu amal ini, tak ada siapa pun orang tengok. Dalam hadis tersebut kata apa? Kharaja amaluhu, pasti amal itu akan keluar juga. Ilan nas, kepada manusia, kainan makana. Satu hari dia akan keluar juga. Maksudnya orang akan tahu juga kita lakukan. Jadi apa perlu untuk kita hebah-hebahkan amal perbuatan kita? Untuk kita memperdengarkan amal perbuatan kita, untuk kita harapkan amal perbuatan kita dilihat orang. Dilihat orang. Maka di dalam kita melakukan kebaikan, kejahatan sudah tentu kita takut orang tengok sebab aib kepada diri kita. Sekarang cerita dia adalah kebaikan. Sudah tentu kebaikan sebanyak mungkin kita nak orang tahu, maka di situ ada bahayanya. Dia akan merosakkan amal kebaikan kita. Apatah lagi kita berada di satu zaman yang cukup mencabar. Maksudnya amal kita ini bukan sahaja ditahu oleh orang sekeliling kita, keluarga kita. Malah senang sahaja untuk amal kita ini kita bentangkan di seluruh dunia apa yang kita lakukan melalui media-media sosial yang ada sekarang. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Subhanahu wa taala uji kita. Di kalangan hamba-hamba ni, siapa yang baik amalan dia? Siapa yang melakukan untuk aku sahaja, bukan untuk orang lain. Cemburu Allah Subhanahu wa taala ini, walillahil masalul a'la. Cemburu Allah Subhanahu wa taala ini kita perlu elakkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu amat cemburu jika di dalam hati kita ini kita melakukan suatu perbuatan yang di sampingnya itu adalah keinginan lain melainkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam orang yang menuntut ilmu agama sekalipun dia terdedah kepada ujian niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lakukan hal itu, mengaji agama dan mengajarkan agama untuk tujuan dunia selain di samping tujuan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sebut lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tak bau syurga. Wal a'yazu billah. Sebab itu apa yang menyebabkan kita suka, apa yang menyebabkan kita suka amal-amal kebaikan kita ini diketahui orang adalah kita nak orang puji amal kita. Dan bila kita dapat pujian itu, diri kita itu tidak sunyi hati kita ini untuk merasakan kita ini adalah somebody. Maksud orang kita rasa. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita suatu doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bagaimana kita menghadapi pujian orang. Kalau orang tengok kita ini baik, kita tengok orang ini baik, orang tengok kita ini baik dan orang memuji kita, cepat-cepat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang puji kita, kau ni cukup baik, kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, kau jangan hukumkan aku dengan apa yang mereka kata. Orang puji aku sebaik-baik, yang tahu hanyalah diri aku ni. Tentang diri aku saja yang tahu, dan engkau yang tahu tentang diri aku. Orang kata aku baik, tetapi sebaliknya aku minta kepada engkau, ya Allah, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan hukum aku dengan apa yang mereka katakan kepada aku. Kemudian kita doa lagi, waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunkanlah dosa aku tentang apa-apa tentang diri aku ni yang mereka tak tahu. Keburukan aku, keaiban aku, yang mereka tak tahu, yang engkau sembunyikan ya Allah, maka aku mohon ampun kepada engkau ya Allah. Kemudian kita doa, waj'alni, ya Allah, jadikan aku khairan mimma yazunnun, lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Mereka sangkakan aku ini, ya Allah, sebenarnya tak ada pun pada diri aku,
tetapi ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, Engkau jadikan lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan itu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang doa yang diajarkan kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan amal perbuatan kita ini perbuatan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-a'malun suwarun qa'imah. Semua amal yang kita lakukan adalah bentuk gambaran yang seperti gambar saja, seperti foto. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Roh bagi hal gambar tersebut adalah wujudnya keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebut riya, sum'ah, ujub ini, itu adalah muhasabah diri kita, bukan untuk kita judge orang lain. Kita kena ingat, bukan untuk kita katakan kepada orang lain, orang ni riya, orang ini ujub, orang ini sum'ah. Itu bukan tujuan dia. Tujuan kita sebutkan sum'ah, ujub, riya ini adalah untuk kita muhasabah diri. Dia tak terpakai daripada pandangan kita kepada orang lain. Kalau kita judge orang ini sum'ah, orang ini ujub, orang ini riya, itu soal hatinya, maka kita sendiri telah jatuh ke dalam ke dalam dosa sangka buruk kepada orang. Sangka buruk kepada orang. Bila kita tengok seseorang dipuji dan hati kita menyebutkan orang ini mungkin puji-pujian ke atas ini menyebabkan dia ni rasa ujub, kita cepat-cepat na'udzubillahi min zalik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula, apa pendapat kamu tentang seorang lelaki ya'malul amala minal khair, dia melakukan satu kebaikan, wa yahmaduhu an-nasu alaihi, dan orang puji kepadanya. Apa yang Nabi jawab? Nabi jawab ni masalah orang yang tanya, kan? Kita yang menyaksikan orang tersebut, kita tidak ada hak untuk menyatakan orang itu syirik, ujub dan riya. Itu daripada pihak kita. Yang menjadi peringatan adalah itu untuk muhasabah diri kita agar kita sendiri tidak terjebak dengan hal demikian, bukan untuk judge orang lain. Apa yang Nabi jawab? Tilka ajilu busyral mu'min, itu merupakan suatu kabar gembira bagi seorang mukmin apabila seorang itu dipuji di dunia ini. Seorang itu dipuji, kalau seorang itu dipuji, itu adalah kegembiraan yang diawalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya di dunia. Dan sudah tentu orang yang dipuji di dunia ini, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggikan lagi kedudukannya. Bukan ruang dan peluang kita untuk bersangka buruk kepada seseorang. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beramal dan selamat kita daripada perkara-perkara yang merosakkan amalan kita. Kita bimbang, kita merasakan kita melakukan amal ni banyak, kita derma, kita mengaji, belajar ilmu, kita menyampaikan kebaikan-kebaikan orang, kita bangun berdiri malam, kita melakukan puasa-puasa sunat, kita ingat kita melakukan amal banyak, yang menjadi kebimbangan kepada kita apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditunjukkan di dalam hadis ini, kita bimbang amal itu tak ada. Maka dari sini kita belajar sesuatu benda yang cukup berharga agar kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tuba lil mukhlisin, beruntunglah orang-orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuba lil mukhlisin, ulaika masabihud duja. Orang-orang yang ikhlas di dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan kita ni, siapakah orang ikhlas yang Nabi kata sebut? Beruntunglah orang-orang yang ikhlas ini. Nabi sebut tuba lil mukhlisin, ulaika masabihud duja, mereka ini adalah pelita di dalam kegelapan. Tatajalla anhum fitnatan
tatajalla anhum fitnatan zalma. Dan kerana orang yang ikhlas ini, fitnah-fitnah yang ada di dunia ini terhapus. Kerana apa? Kerana adanya orang-orang yang ikhlas, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, murni kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk yang lain. Kita sebut di dalam Fatihah, dalam kita solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Moga-moga hadis yang ringkas, yang di antara hadis yang panjang lah di dalam kitab ini, daripada yang kita kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk sama-sama kita bermuhasabah terhadap apa kerja buat kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu adalah kelemahan saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi